بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir juz'u amma. Tafsir juz'u amma. Muka surat 164. Surah Al-Kautsar Makkiyah, mengandungi 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Maksudnya firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami bagi kepada engkau, wahai Muhammad, akan kautsar, yakni kebaikan yang banyak. Dalam ayat ini Tuhan kata dekat Nabi Muhammad. Kaedah dalam ilmu tafsir, tuan-tuan, apabila Tuhan kata dekat Nabi, bermakna Tuhan kata ke orang Islam seluruhnya. Ini kaedah. Kita bila baca tafsir, kita kena faham. Bila Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, maknanya Tuhan kata dekat umat Nabi Muhammad. Begitu. Dalam ayat ni Tuhan kata, inna a'tainaka. Sesungguhnya, wahai Muhammad, kami bagi kepada kamu Al-Kautsar. Apa dia Al-Kautsar ni? Satu tafsiran mengatakan, maksudnya ialah kebaikan yang banyak. Apa juga benda baik, itu dipanggil Kautsar. Satu. Tafsiran yang kedua, dia kata Al-Kautsar maknanya ialah satu telaga. Telaga Kautsar ataupun satu anak sungai yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Makna kata bagi dekat Nabi ialah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW di hari akhirat esok. Sekali lagi dia nanti cerita kat kita. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah engkau kerana Tuhan engkau dan menyembelihlah. Tuhan kata, aku dah bagi dekat kamu kebaikan yang cukup banyak. Macam-macam Tuhan bagi dekat kita. Tuhan bagi Nabi Muhammad dekat kita. Itu satu kebaikan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau sekiranya kita ni, Tuhan buat turun main Quran saja. Tak ada Nabi nak terang tentang isi Quran dekat kita. Tak tahu kita nak faham macam mana Quran tu. Maka Allah hantar main Nabi, baru Allah buat turun Quran. Bila kita dengar ayat Quran tak faham, Nabi tolong terang. Maka Nabi bukan sahaja guru, bahkan dia pemimpin kepada orang Islam. Tentu boleh bayang anak-anak kita pergi sekolah, masuk pagar tu, pakai main bola, lompat, tendang dinding, ragas, naik atas sini, tarik kipas angin jatuh. Pasal apa? Cikgu tak ada. Apa nak jadi kepada budak-budak yang masuk sekolah tu? Perlunya satu guru. Maka demikianlah Nabi Muhammad SAW, dia guru kepada orang Islam seluruhnya. Maka Allah hantar Nabi ini, Allah hantar satu kebaikan kepada orang Islam. Allah bagi agama dekat kita. Agama tu satu kebaikan kepada kita. Allah bagi petunjuk pula dekat kita. Daripada ramai berapa bilion manusia dalam dunia ni, kita ni Allah ambil untuk bagi hidayah jadi orang Islam. Itu kebaikan Allah bagi dekat kita. Allah bagi kita hidup bahagia. Dalam dunia ni kita hidup bahagia berbanding dengan beberapa orang sahabat kita yang Islam duduk di negara yang susah. Kita kira okey. Ini kebaikan yang Allah bagi dekat kita. Allah bagi sihat. Allah bagi macam-macam benda dekat kita. Kebaikan yang banyak yang Allah bagi dekat kita ni wajar, wajib disyukuri. Maka cara syukur, fasalli li rabbik. Maka sembahyanglah kepada Tuhan kamu. Itu kaitan dia. Begitu banyak nikmat, kebaikan, anugerah yang Allah bagi dekat kita, takkan terima saja. Tak ada terima kasih. Kena terima kasih. Di antara cara terima kasih, Tuhan kata, fasalli. Maka hendaklah kamu sembahyang.
Tak semayang maknanya tak bersyukur, tak berterima kasih. Semayang itu salah satu daripada tanda syukur pada Allah. Bukan sahaja semayang, wanhar, dan sembelihlah. Maksudnya, dan buatlah korban bila tiba hari raya haji. Suruh, Allah suruh semayang, Allah suruh kita buat korban. Semayang dengan buat korban, dengan sedekah, dengan apa semua ni adalah tanda syukur di atas kebaikan Tuhan bagi kat kita. Firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, wahai Muhammad, dialah yang terputus. Abtar maksudnya terputus. Allah kata dekat Nabi SAW, wahai Muhammad, siapa juga yang benci, yang iri hati, yang sakit hati, yang dendam, yang nak buat jahat dekat kamu, mereka ni akhirnya huwal abtar. Mereka akan terputus. Apa maksud dia? Sekali lagi dia terang dalam tafsir. Apa maksud yang kata orang yang menentang Nabi ni mereka akan terputus? Apa maksud dia? Sekali kita baca. Baik, tafsir dia kata. Di antara bangsa Quraisy, di waktu permulaan Nabi kita mengaku jadi Nabi, ada mereka yang berbuat istihza. Istihza tu bahasa Arab. Istihza maksudnya buat olok-olok dengan tujuan nak menghina Nabi. Awal-awal dia beritahu, sebahagian daripada bangsa Quraisy ni bila tengok Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi, mereka buat perli-perli main dengan Nabi Muhammad. Buat olok-olok main, kata bagi Nabi dengar, bagi Nabi sakit hati, buat cerita yang tak betul tentang Nabi, fitnah Nabi, memburukkan Nabi, tuduh Nabi dengan macam-macam tuduhan yang bukan-bukan, yang tak pernah masuk akal, tak terlintas pada akal yang waras. Macam-macam mereka buat dekat Nabi. Perbuatan mereka tu dipanggil istihza. Dipanggil buat main-main dengan tujuan nak hina Nabi. Dan kepada orang-orang Islam seluruhnya. Bukan Nabi saja. Siapa ikut Nabi, kena juga dengan mereka ni. Siapa juga ikut Nabi? Bilal. Satu orang hamba yang selama ni tak dipandang oleh orang-orang yang hebat-hebat, yang megah-megah di kalangan bangsa Quraisy ni. Tapi oleh kerana Bilal ikut Nabi, Bilal ni sudah jadi satu isu besar. Mereka hantam Bilal cukup-cukup. Bilal ni kalau tak sebab ikut Nabi, mereka tak ada peduli kat dia. Nama dia apa mereka tak kenal. Dia ni siapa, hamba kepada siapa, siapa pun tak mau ambil tahu. Tapi oleh kerana Bilal masuk Islam, ikut Nabi, semua orang bercakap tentang Bilal. Demikianlah Nabi dan orang yang ikut Nabi kena pada zaman awal-awal Islam dulu. Di antara kepala-kepala jahat itu, ialah As bin Wa'il. Ini, di antara nama orang-orang yang duk buat Nabi ini. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini di antara nama-nama yang disebut dalam hadis. Sampai hari ini kita baca. Ni, nama-nama hak dia sebut ni dalam hadis ada cerita tentang jahat mereka ni. Uqbah bin Mu'ayyid, apa dia buat? Satu, Nabi tengah duduk sujud semayang, dia ambil perut unta busuk lungguk atas belakang Nabi. Waktu Nabi tengah sujud. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila tengok benda tu, pi nak jadi galang ganti, nak pertahankan Nabi. Jangan bagi orang buat macam tu dekat Nabi. Mereka pukul Sayyidina Abu Bakar 3 suku nyawa. Sehinggalah anak Nabi Fatimah kecil lagi lari keluar daripada rumah, main-main tengok ayah dia orang buat macam tu, kawan baik ayah dia Sayyidina Abu Bakar orang pukul sampai 3 suku nyawa. Fatimah sambil duk buang busuk daripada belakang pak dia, sambil mulut ni duk marah dekat orang yang buat ke pak dia ni. Siapa yang buat ni? Uqbah bin Mu'ayyid. Cerita dia dirakamkan di dalam hadis Nabi. 1400 tahun dah kita duk baca cerita jahat Uqbah bin Mu'ayyid. Siapa lagi? Abu Lahab, dia kata. Dan orang-orang yang seumpama dengannya. Ini nama tokoh-tokoh yang esok di akhirat kita boleh tengok mereka ni. Apa balasan Tuhan nak bagi ke orang-orang ni semua? Bila mereka melihat bahawa anak-anak Nabi kita wafat, mereka berkata, Batira Muhammad. Ini dia nak cerita tentang yang ayat kata, Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu, orang-orang kafir kata dekat Nabi, Batira. Batira tu abtar lah. Batira Muhammad. Tuan-tuan, Nabi Muhammad, anak laki-laki, ada semua mati. Ibrahim, anak Nabi, mati. Kecil-kecil dah mati. Orang-orang kafir ni, bila tengok anak Nabi mati,
Mereka terus kata, batira Muhammad. Apa maksud dia? Maksud dia, terputus Muhammad. Tidak akan tersebut namanya kelak daripada keturunan anak cucu dia. Bila anak Nabi mati, mereka kata, batira Muhammad. Muhammad ni esok dia mati, habis tutup cerita dia. Dia tak ada anak cucu. Sebab anak-anak dia semua mati. Mereka seronok tengok musibah timpa Nabi tu. Mereka seronok tengok Nabi kematian anak tu. Mereka seronok. Mereka kata mudah-mudahan kematian anak Nabi ni, mudah-mudahan akan menjadikan Nabi ni terputus, pupus keturunan dia. Batira Muhammad. Maka jadikan kematian anak-anak Nabi itu jadi suatu aib ataupun satu cacat untuk nak memperendah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka anggap Nabi kematian anak tu, ini kira satu benda yang, satu petanda buruk kepada Nabi. Itu sebab kita tak boleh kata macam tu. Kita tak boleh kata macam tu. Kita tengok satu orang apakah kena, apakah kita kata tu, dia ni pasal dia jahat tu kena. Tak boleh kata macam tu. Siapa tahu dia kena macam tu kerana dia jahat. Pasal musibah ni nak kena, bukan kena orang jahat je, orang baik pun kena. Patutkah kalau kena dekat musuh kita, kita kata yang ni bala Tuhan nak bagi kat dia? Kalau sekiranya kena dekat kita, kita kata ujian dekat kita. Bolehkah kita kata lagu tu? Siapa yang menentukan itu bala, ini ujian? Takkah hak kena kat kita tu bala? Satu petanda buruk. Hak kena dekat kau tu satu ujian. Yang tahu sebenar-benarnya benda yang menimpa tu, bala, bencana, petanda buruk daripada Allah ataupun ujian, Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Maka orang kafir Quraisy bila tengok Nabi Muhammad ni kematian anak, mereka terus kata, inilah nak tunjuk kata dia tak betul. Pasal itu anak dia semua mati. Ini yang dikatakan oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi bila mereka melihat orang-orang Islam di dalam kelemahan, di dalam kemiskinan dan di dalam sedikit pula jumlah mereka itu, maka adalah segala itu dijadikan oleh mereka yang berbuat istihza itu jadi alat untuk nak mempercacatkan agama Islam. Mereka guna benda-benda ni. Mereka tengok orang Islam semua lemah. Tengok orang Islam dari segi ekonominya teruk, miskin. Dia tengok orang Islam ada pun bilangan sikit saja daripada populasi, daripada penduduk Mekah yang ada ramai ni, berapa orang yang pergi ikut mereka. Ini semua cukup, dia kata, untuk menunjukkan Islam ni agama tak boleh pakai. Dia kata begitu. Dia guna benda tu sebagai senjata untuk nak hentam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau Islam ni agama betul, mesti ramai orang ikut. Pasal apa sikit aja yang ikut Islam, ini menunjukkan Islam tak betul. Dia kata. Kalau Islam ni agama yang betul, dia kata pasal apa Tuhan mereka tak tolong mereka bagi jadi mereka ni semua orang kaya. Itu menunjuk kata agama mereka tak betul. Agama tak betul. Itu Tuhan tak ada Tuhan nak tolong mereka bagi jadi kaya. Dia kata ini semua sudah cukup nak tunjuk kata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni agama tak betul. Dia kata. Ini senjata yang digunakan oleh musuh Nabi pada zaman awal Islam dulu. Dan mereka katakan kalau agama Muhammad, yakni Islam itu hak dan benar, maka tentulah agama itu tegak dan berjalan dengan kaya dan dengan kuat. Kalau betul, tentu Tuhan tolong. Dia kata, ni yang Tuhan tak tolong ni pasal apa? Tak betul lah ni, dia kata. Nampak? Macam hari ni orang kata lah, kalau betul dia kena zalim, bukan dia seorang duk minta doa. Berapa ramai orang duk minta doa, pasal apa? Dia duk susah juga. Ini menunjuk kata dia tak betul. Boleh tak kata begitu? Tak boleh. Tak boleh. Tak mesti angkat tangan minta doa terus Tuhan tolong. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika Nabi sujud sembahyang, satu musuh nak pijak atas batang tengkok Nabi. Sebelum tu dia duduk bersembang di tempat dia. Orang mai beritahu dekat dia, kata Muhammad ni dia bila sembah Tuhan dia letak dahi dia di atas tanah. Bangkit dia ni, dia kata apa? Betul ke apa yang hang kata? Muhammad ni sembah Tuhan dia letak dahi atas tanah. Dia kata betul. Dia kata kalau betul, aku nak pergi pijak tengkok dia.
Dia terus pergi. Kebetulan bila dia sampai, Nabi tengah sujud di sisi Kaabah. Dia terus angkat kaki nak bubuh atas tengkok Nabi. Tiba-tiba dia melayah ke belakang dan jatuh. Dia bangkit-bangkit tu dia lari. Kawan-kawan dia yang duk tunggu nak tengok Nabi kena pijak tengkok ni, tak dapat tengok kawan ni pula lari balik keadaan pucat. Dia bertanya dia pasal apa? Dia kata tadi, aku nampak satu makhluk apa punya besar, dia duk halang di antara aku dengan Muhammad, dia kata. Dan di antara aku dengan Muhammad, aku nampak, dia kata, la khandaqan min nar. Aku nampak parit yang penuh api, dia kata. Nabi tak tahu hal apa. Habis semayang, Nabi bagi salam. Sahabat main beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi dia ni main nak pijak tengkok kamu. Nabi terus jawab apa? Nabi kata, kalau kaki dia cicak tengkok aku, malaikat akan koyak dia sekeping-sekeping. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi terus angkat tangan baca doa, ya Allah, binasakanlah. Nabi sebut nama orang-orang yang jahat-jahat yang duk gelak ke Nabi. Nabi angkat tangan minta doa, tak dandan kena dekat 7 orang yang Nabi sebut nama ni. Bukan dandan kena. Bila berlaku perang Badar, setelah Nabi hijrah ke Madinah, barulah ke-7 orang ni mati di dalam perang Badar. Nabi sendiri angkat tangan minta, Tuhan nanti tak dulu. Berapa tahun selepas tu, barulah makbul doa Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh buat kesimpulan kata lagu tu. Kalau orang Islam ni betul, pasal apa Tuhan tak tolong mereka? Kita tak boleh kata macam tu. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan main pada masa yang Tuhan nak. Selagi mana Tuhan tak nak, pertolongan tu tak main. Pertolongan tak main tidak bermakna mereka tidak Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata orang-orang munafik tidak ketinggalan di dalam hal ini. Bila mereka melihat orang-orang yang mukmin sebenarnya dalam kesusahan dan kesukaran, mereka banggakan kawan-kawan mereka yang engkar pada masa dahulu. Ni cerita orang munafik pula. Orang munafik ni bila tengok puak-puak kafir Quraisy duk buat Nabi macam tu, duk buat dekat Nabi macam tu, depa ni tumpang sekaki. Seronok tengok Nabi kena macam tu. Depa seronok. Bahkan depa pula rasa menyesal pasal jadi orang Islam. Mereka bangga dengan zaman mereka tak jadi Islam dulu. Ini cerita orang munafik. Maka tidak sahaja orang-orang munafik itu buat sedemikian. Bahkan mereka menanti-nanti kecelakaan dan kesusahan menimpa orang-orang mukmin. Disebabkan orang-orang mukmin itu kekurangan harta. Dan jumlah mereka tidak pula banyak pada waktu itu. Ini yang kata munafik ini, dalam hati duk simpan satu benda. Nak tengok Nabi dengan orang Islam ni, dia kena teruk satu hari pada muka. Ini munafik. Masuk Islam semata-mata kerana nak berpura-pura depan Nabi. Tapi sebenarnya hati perut nak tengok Nabi dan orang Islam dibinasakan oleh orang-orang kafir. Ini disebut oleh Tuhan tentang hal orang munafik ini. Dia kata orang-orang Islam yang masih lemah keislamannya, terlintas dan tergoreslah di dalam hati mereka itu khatar-khatar yang tidak baik. Khatar maksudnya lintasan yang tidak baik. Orang Islam pula yang tak kuat iman, bila duk dengar orang kafir duk bercakap, orang munafik duk bercakap tentang Islam ni, masuk hati. Dia kata sungguh juga, dia kata tak betul kot Islam ni. Kalau betul, siapa Tuhan tak tolong? Ini penyakit yang kena orang Islam yang tak kuat iman. Dan dia ragu-ragu tentang kekuasaan Tuhan. Dia kata sebenar-benarnya betul ke tak agama Islam ni? Kalau betul, pasal apa Tuhan duk biar orang Islam duk kena macam ni? Dia ingat macam tu. Ini pula menimpa orang-orang Islam yang lemah keislamannya. Tak kala menimpa kepada mereka susah dan kesukaran itu. Ditambah lagi orang-orang yang benci kepada Islam dan orang yang munafik duk buat fitnah kerana kesusahan itu, kesukaran mereka itu. Duk dengar orang munafik cakap, dengar orang kafir cakap, duk dengar, dia semakin tergugat. Dia macam nak percaya kata Islam ni sebenar-benarnya tak betul. Dia jadi macam tu. Allah menghendaki nak menguji dan nak menyaringkan keimanan orang-orang mukmin dan mengalahkan orang-orang yang benci kepada Islam dan orang-orang munafik itu. Sebenarnya benda ni Tuhan nak test orang Islam. Nak tengok siapa boleh tahan dengan ujian itu. Tuan-tuan tengok panggilan bawah tu.
Kautsar. Dia kata kautsar maknanya ialah kebaikan ataupun kebajikan yang banyak. Itu satu pendapat. Kemudian bawah tu dia bawa contoh. Apakah kebaikan yang diberikan Allah kepada Nabi kita yang dikenal mereka ketika mendengar ayat ini? Di antara kebaikan itu ialah kerasulan yang hak. Nabi Muhammad itu sendiri kebaikan. Dan dalam Quran Tuhan sebut, Inna arsalnaka illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak hantar kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk nak bagi rahmat. Tuan-tuan, kita dalam hidup kita ada seorang jadi hero. Orang lah kata role model. Orang Islam dia punya role model Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada role model, kita susah. Kita tak tahu kita nak jadi apa. Kita kena ada satu role model dalam hidup kita. Anak-anak kita siapa role model dia? Siapa yang jadi contoh dalam hidup dia? Kalau anak-anak kita dia bangga dengan kita role model dia. Dia teringin nak jadi macam kita. Dia bangga ni. Ayah dia ni dia cukup bangga. Dia bangga dia dapat ayah macam ni. Kita role model dalam hidup dia. Ada anak kita dia bangga dengan pakcik dia. Dia tak bangga dengan kita. Dia bangga dengan pakcik dia. Dia bangga dengan ayah kawan dia. Ini role model. Bila dia ada satu role model, dia punya hidup, dia nak arah ke situ. Ke arah nak mencapai matlamat dia. Nak jadi macam role model tu. Maka orang Islam, Nabi Muhammad itu role model. Kita nak mencontohi Nabi, bukan sahaja dari segi akhlak dia, bukan sahaja dari segi ilmu dia, bahkan dari semua segi, kita nak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang pemimpin yang bukan sahaja dikagumi zaman dia. Sampai hari ini, orang duk kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang ke tuan-tuan nak jadi satu pemimpin yang sampai bila-bila orang duk sebut kebaikan dia? Senang kan nak jadi pemimpin macam tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini orang duk sebut kehebatan dia. Bukan yang sebut tu bukan orang Islam sahaja, bahkan orang bukan Islam pun mengakui Nabi Muhammad adalah pemimpin hebat. Maka Nabi Muhammad itu adalah salah satu daripada kebaikan yang Tuhan bagi kat kita. Yang kedua dia kata agama yang hak. Ayat Quran kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tuhan kata pada hari ini aku lengkapkan kepada kamu agama kamu. Dan aku sempurnakan kepada kamu semua nikmat aku. Dan aku redha bagi kamu Islam menjadi agama. Maka Islam itu agama yang hak. Satu-satunya agama yang hak. Tak ada agama lain yang boleh hidup sama, apatah lagi nak lebih daripada Islam, tak ada. Begitu. Dia kata di antara kebaikan yang Tuhan bagi dekat kita ialah petunjuk ataupun hidayah yang sebenar. Ni, kita dapat hidayah jadi orang Islam ini kebaikan yang paling hebat. Tak ada guna kita sihat kalau kita bukan orang Islam. Tak ada guna kita ada harta banyak kalau kita bukan orang Islam. Mendapat petunjuk sehingga menjadi orang Islam, ini adalah yang terbaik yang Allah bagi dekat kita. Dia kata di antara kebaikan juga ialah kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuhan bagi kat kita atas dunia pun tak teruk melarat sampai susah merana. Tuhan bagi lagu macam tu ada hari ini. Dan sebagai orang Islam, akhirat sudah tentu. Kita akan dapat janji baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berpindah jamaah. Yang ni orang banyak di antara imam-imam tafsir. Bahawa Kautsar itu iaitu kebaikan yang banyak. Telah berpendapat ulama-ulama besar-besar, Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Dan nikmat-nikmat duniawi dan nikmat akhirat. Di antara kemuliaan dan keuntungannya. Pendapat inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Asakir daripada Mujahid. Dan inilah pendapat yang masyhur daripada Ibni Abbas, imam ulama tafsir yang utama. Itu satu pendapat. Kautsar makna dia kebaikan yang banyak yang Tuhan bagi kat kita. Pendapat kedua, dia kata Kautsar makna dia telaga ataupun sungai Kautsar. Yang sungai ini ada di dalam syurga. Ini pendapat yang kedua. Yang ni tuan-tuan boleh buka dalam hadis, buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim,
banyak menceritakan tentang yang kata Kautsar ini adalah satu sungai ataupun satu telaga. Di antaranya adalah Sahih Bukhari. Cerita Nabi SAW ketika di-Mi'rajkan. Isra' Mi'raj. Ketika Nabi di-Mi'rajkan, Nabi sampai satu tempat nampak satu sungai. Sungai itu, tebing sungai itu daripada mutiara bulat, Nabi kata. Semasa Nabi di-Mi'rajkan, Nabi nampak dalam perjalanan tu dinampakkan kepada Nabi satu sungai, yang sungai itu tebing dia daripada mutiara yang bulat-bulat. Nabi tanya Jibril, apa benda ni? Jibril kata, itulah Kautsar. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Ini satu menunjuk kata Kautsar itu satu sungai ataupun satu kolam besar. Dan ada pula satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Dia menceritakan Nabi SAW satu hari duduk dengan sahabat ramai-ramai ni. Duduk, Nabi collapse. Nabi pengsan. Nabi duduk ni, tiba-tiba Nabi rebah pengsan. Bila Nabi sedap daripada pengsan, Nabi senyum. Nabi senyum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu senyum? Nabi kata, telah turun kepada aku ayat daripada Allah. Nabi terus baca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nabi baca ayat tu. Bila Nabi SAW habis baca ayat tu, Nabi tanya sahabat. Nabi kata, kamu tahu tak Kautsar itu apa? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu yang kata Kautsar itu apa. Nabi kata, Kautsar itu ialah satu sungai yang Allah bagi kepada aku. Selepas terima ayat itu, Nabi terus baca ayat. Nabi terang tentang Kautsar. Nabi kata, Kautsar itu adalah satu sungai Allah bagi ke aku. Dan sungai ni akan menjadi tempat umat aku semua pergi minum esok ni. Nabi kata. Cebok yang Allah sediakan untuk umat aku pergi cedok minum air sungai Kautsar esok ni, cebok tu sebanyak bintang di langit. Nabi kata. Tapi Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat hampa, akan ada di kalangan umat aku yang cuba nak pergi dekat dengan Kautsar, tiba-tiba dihalau oleh malaikat Allah. Nabi kata begitu. Nabi kata, aku terus tanya kepada Allah, ya Allah, mereka sahabat-sahabat aku. Nabi kata dekat Tuhan, ya Allah, tu yang kena halau tu sahabat aku. Pasal apa halau mereka? Mereka sahabat aku. Mereka masuk Islam. Mereka ikut agama yang aku bawa. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, engkau tak tahu apa yang jadi kepada mereka selepas peninggalan kau. Daripada situ dapat kita faham bahawa orang-orang yang tertentu Allah tak benarkan menghampiri Kautsar ini. Siapa dia? Ulama kata sebahagian daripada mereka ialah orang yang murtad. Ada sebahagian pula kata sebahagian daripada mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dalam maksiat. Tak dibenarkan mereka menghampiri Kautsar yang dianugerahkan kepada Nabi SAW. Itu pendapat yang kedua tentang Kautsar. Muka surah sebelah. Tonton terus tengok di bawah tu. Dia kata Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, di antara kebaikan itu ialah ilmu yang manfaat. Dia sambung balik cerita yang kata Tuhan bagi kebaikan dekat manusia ni. Selain daripada kebaikan yang dia sebut tadi, iaitu Nabi itu satu kebaikan. Mendapat Nabi itu satu kebaikan. Mendapat Islam itu satu kebaikan. Mendapat petunjuk itu satu kebaikan. Dapat kebahagiaan dunia akhirat itu kebaikan. Di antara kebaikan yang Tuhan bagi juga ialah ilmu yang bermanfaat. Orang yang hidup ada ilmu, orang tu ada kebaikan dalam diri. Sebab Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Tuhan nak dia hidup dalam kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Nak faham agama, mesti ada ilmu. Maka ilmu salah satu daripada tanda kebaikan yang Allah bagi kepada manusia. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata, di antara kebaikan itu ialah ilmu yang bermanfaat.
Iaitu ilmu yang bermanfaat itu boleh memelihara kamu. Dan kamu memelihara harta. Tidak ada jalan untuk memelihara akan harta. Hanyalah dengan ilmu. Kebodohan dan kesesatan menjadikan sia-sia ataupun menghabiskan segala sesuatu daripada kemuliaan ataupun harta. Jadi Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia banyak ucap kata-kata hikmah. Sayyidina Ali. Di antara benda yang Sayyidina Ali kata apa dia? Dia kata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Pasal apa? Pasal al-ilmu yahrusuk. Sayyidina Ali kata, ilmu dia menjaga kamu. Kamu kena jaga harta. Anak kita, kalau kita tinggal dia berilmu, dengan ilmu dia boleh hidup. Dia boleh hidup. Ilmu yang ada kat dia boleh hidup. Tak usah bercakap ilmu tinggi-tinggi, jadi doktor, pakar neurologi, pakar tinggi-tinggi. Dia ada ilmu perbaik kereta cukup tuan-tuan. Dia boleh hidup. Berbanding dengan kita tinggal anak, ilmu tak ada, kita tinggal harta kat dia 50,000. Bagi dekat dia setahun habis 50,000. Dia jadi satu orang yang hidup susah melarat, tak tahu apa nak jadi dia. Maka Sayyidina Ali kata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Dengan ilmu, diri kamu boleh dijaga. Tapi harta, kamu kena jaga harta. Kalau kamu tak ada ilmu, harta tu sat saja akan binasa. Maka ilmu itu adalah kebaikan yang Tuhan bagi kat kita. Tu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan tengok bawah tu. Dia kata setengah dia khabarkan kepada Nabi SAW. Bahawa sesungguhnya Allah memberi kebaikan yang sebanyak-banyak kepada Nabi kita. Banyak yang tidak kurang. Bilangan itu tidak kurang kadarnya. Allah bagi kebaikan dekat Nabi, dekat kita semua ni tak tahu berapa punya banyak. Kalau nak kira, tak boleh kira. Quran kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak bilang berapa banyak nikmat Allah bagi dekat kamu, la tuhsuha, tak larat bilang. Ni, la ni ambil satu kertas, ambil satu pen, tulis apa benda kebaikan hak Tuhan bagi kat kita. Tulis. Orang Islam. Jadi orang Islam tu kebaikan. Allah bagi kita sihat, satu kebaikan. Allah bagi kita hari ni kaya sangat, bondak miskin melarat, bondak, satu kebaikan. Allah bagi ada ilmu. Dengan ilmu tu kita tahu kata tinggal semayang berdosa, kita jadi orang yang semayang, satu kebaikan. Dengan semayang ni kita dapat ketenangan. Tenang itu satu kebaikan. Duk tulis itu nikmat Tuhan bagi kat kita tu, la tuhsuha, tak larat bilang banyaknya. Sebab dalam satu riwayat kata Nabi Ayub alaihi salam, apabila Allah uji dia dengan sakit, isteri dia kata dekat dia, pasal apa kamu tak minta dekat Allah supaya Allah sembuhkan sakit kamu? Apa jawab Nabi Ayub? Dia kata, aku malu nak minta Allah sembuhkan sakit aku. Sekian lama Allah bagi aku sihat, ni baru sekali Allah bagi aku sakit. Sakit hak sikit ni aku dah tak boleh tahan. Aku malu nak minta dekat Tuhan. Punya banyak nikmat Tuhan bagi dekat kita. Demikianlah diceritakan oleh ulama kita dekat kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat macam-macam. Maka Allah menuntut Nabi kita mensyukuri pemberian nikmat itu. Nikmat Tuhan bagi ini, kita kena syukur. Kena terima kasih. Maka syukur yang setinggi-tinggi dan semelia-melia dan ikhlas ialah dengan mengabdikan diri, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syukur. Nak buat satu sekali. Apa dia? Kita abdi Tuhan. Abdi maksudnya apa? Maksudnya Tuhan kata apa pun buat. Itu abdi. Beza, kita dah abang banyak kali dah. Beza abdi dengan makan gaji. Beza. Makan gaji ada hari kita boleh bangkang. Majikan kita ada hari kita boleh bangkang. Bila dia suruh kita buat benda hak tak ketahuan, benda hak tak betul, memang tak masuk akal, kita boleh bangkang dia. Kita boleh pergi jumpa dia, kita boleh kata, Tuan, saya tak boleh buat benda ni tak betul. Kita boleh bangkang kalau sekiranya kita makan gaji, dia majikan kita. Tapi sebagai abdi kepada Tuhan, tak boleh bangkang. Tuhan kata, aqimus salah wa aqimus salah, dan dirikan semayang, kena semayang. Tak boleh kata apa pagi-pagi buta kau bangkit semayang dah apa.
Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita abdi. Abdi makna dia hamba. Hamba yang mesti kena dengar semua apa hak Tuhan kita kata. Maka sebagai abdi, kita kena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu kerana Allah semata-mata. Tak sedikit jua pun bercampur dengan syirik. Tak boleh dalam ibadat kita ni ada syirik. Tak boleh. Kita mesti ibadat kerana Allah aja. Tak boleh ada unsur nak associate, nak sekutukan Tuhan dengan apa-apa. Tak boleh, dia kata. Baik, di bawah tu dia kata pada ayat 2 Allah kata, maka sembahyanglah engkau kerana Tuhan engkau dan menyembelihlah. Maksudnya kerana Allah Tuhanmu telah memberikan kebaikan yang sebanyak-banyak kepada kamu, maka hendaklah kamu syukur pemberian itu. Hendaklah engkau dirikan sembahyang dengan sesempurna. Itu dia. Di antara tanda syukur, sembahyang. Tak sembahyang, maknanya kita tak syukur dengan Tuhan. Kerana memperhambakan diri kepada Allah semata-mata. Kerana menuntut keredaan Allah semata-mata. Sembahyang ni kerana Allah suruh. Bukan kerana apa. Bukan kerana nak tunjukkan orang. Bukan nak suruh orang kata kita bagus. No. Kita sembahyang ni kerana Allah suruh kita sembahyang, kita sembahyang. Maka Allah itu Tuhan yang telah memberi tarbiyah. Iaitu memberi pendidikan. Memberi asuhan. Dan pemeliharaan kepadamu. Maka hendaklah pula engkau menyembelih. Yakni engkau jadikan sembelihan kau itu jadi nusuk. Yakni jadi ibadah kepada Allah semata-mata. Dan kerana Allah semata-mata. Di samping sembahyang, setahun sekali. Bila mai raya haji, ambil satu ekor kambing buat korban. Ini disuruh oleh agama sabit dengan surah Al-Kautsar yang kita baca ni. Dan Allah mengingatkan. Dan Allah meninggikan dan memuliakan Nabi kita dengan memberi kebaikan yang banyak. Allah menuntut dan menyuruh Nabi kita mensyukuri dengan mengabdikan diri kepada Allah. Serta ikhlas dan memberikan harta kepada orang yang sangat berhajat. Allah suruh macam tu. Ada duit lebih sikit sebanyak, tolong orang. Sikit sebanyak, tolong orang. Siapa yang patut kita tolong, kita tolong. Tolong. Bagi ada sumbangan kita untuk orang. Bagi ada. Maka pada ayat 3 Allah berkata, sungguh-sungguh bahawa orang yang benci kepada engkau itu ialah yang akan terputus. Apa maksudnya? Siapa yang memusuhi Nabi, mereka ni abtar. Mereka akan terputus. Apa maksud dia? Maksudnya engkau, wahai Muhammad, beroleh bahagia dan ketinggian dunia dan akhirat. Begitu juga umat engkau, selama mereka tidak menyimpang daripada ajaran engkau. Segala orang yang benci kepada engkau kerana engkau membawa dan menyampaikan agama Allah, maka mereka itu akan abtar, yakni akan terputus, akan beroleh kecelakaan dan tidak akan meninggalkan nama ataupun sebutan yang baik. Itu dia. Siapa lawan Islam sampai habis, sampai bila-bila pun tak ada nama baik dekat dia. Terputus kebaikan daripada dia, yang ada hanyalah nama jahat. Tuan-tuan, kita buat jahat bukan masa tu aja, sampai bila-bila orang tu sebut kita jahat. Apa jadi dekat Namrud? Sampai hari ni kita baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis, cerita Namrud jahat. Tak terputus-putus cerita Namrud jahat. Yang terputus ni kebaikan Namrud. Namrud takkan tak ada baik langsung, mesti ada baik. Tetapi oleh kerana Namrud lawan Nabi Ibrahim, maka dia jadi jahat. Terputus segala kebaikan yang dia pernah buat kepada rakyat dia dulu, yang timbul Namrud jahat. Apa jadi pada Firaun? Takkan Firaun tak ada buat baik langsung kepada rakyat dia. Firaun ada buat baik kepada rakyat dia. Masalah Firaun ialah dia lawan Nabi Musa. Maka terputus nama segala kebaikan yang Firaun buat, terputus habis. Yang tinggal apa dia? Nama jahat Firaun saja. Maka siapa yang menentang Nabi Muhammad? Abu Lahab, takkan dia jahat selama-lama? Takkan tak pernah Abu Lahab bagi duit dekat siapa-siapa nak tolong orang? Abu Lahab pun biasa bagi duit tolong kawan-kawan dia. Orang yang ada keliling dia semua rasa duit dia. Tapi silap Abu Lahab kerana tak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan Abu Lahab tu tolong orang keliling dia tu tutup terus. Yang ceritanya Abu Lahab jahat sampai hari ini. Maka orang yang duk kata dekat Nabi, bila Nabi kematian anak ni, dia kata Muhammad ni abtar. Dia ni dah batira Muhammad. Habis dah, terputih dah Muhammad ni. Tak ada keturunan, tak ada kebaikan dekat dia lepas ni. Apa yang mereka kata tu makan diri mereka.
akhirnya mereka lah yang terputus daripada kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, wahai manusia sekalian, terutamanya umat Islam, Nabi Muhammad SAW tak ada lagi dah dalam dunia ni. Dan dia telah beroleh apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Nabi Muhammad tak ada dah ni. Nabi Muhammad lah ni, apa yang Allah janji nak bagi kat dia, dia dah terima lah. Nabi Muhammad duduk dalam kubur, Nabi Muhammad terima segala nikmat yang kata kubur ni jadi raudhatun min riyadil jannah. Nabi lah duduk ada dalam jannah, di dalam syurga Allah. Nabi dah dapat apa yang Allah janji dekat dia. Yang tinggal lagi hanya agama yang disampaikannya. Yang ada depan kita lah ni Islam. Agama yang Nabi wakmai kat kita. Maka segala orang yang benci kepada Nabi kerana kerasulannya telah binasa sekaliannya. Macam mana Nabi dah wafat, tapi Nabi wafat sudah dapat syurga. Begitu juga orang yang duk lawan Nabi. Hari ni dah tak ada dah. Tapi mereka duduk di dalam kawah api neraka. Dia kata, dengan menanggung apa-apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang lawan Nabi. Mereka hari ni sudah duduk di dalam kubur yang menjadi hufratun min hufarin nar. Kubur mereka sudah jadi satu kawah daripada kawah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama cerita dekat kita. Tuan-tuan, kita terus di surah Al-Kafirun Makkiyah. Saya baca laju-laju. Bagi khatam juga sebelum bulan puasa. Dia tinggal berapa surah lagi? Surah Al-Kafirun Makkiyah ada 6 ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Maksudnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai segala orang kafir. Ayat ni tuan-tuan, ni cerita surah Al-Kafirun ni, dia ada banyak kebaikan dia. Di antaranya seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Harith bin Jabalah. Dia pernah jumpa Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ajak kepada aku, apa yang patut aku baca sebelum tidur? Seorang sahabat yang bernama Al-Harith. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ajaklah dekat aku, apakah satu bacaan yang bagus untuk aku baca sebelum tidur? Nabi SAW kata, Iza akhadta madja'ak minal lail, faqra, qul ya ayyuhal kafirun. فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. Nabi kata dekat Al-Harith, Nabi kata apabila kamu pergi duduk aja di tempat tidur, kerana nak tidur malam, faqra, maka hendaklah kamu baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. Kerana mengamalkan baca surah Al-Kafirun itu, kamu boleh bebas selamat daripada syirik kepada Allah. Hadis Nabi. Ini surah Al-Kafirun. Buka lagi dalam banyak hadis. Dalam Sahih Muslim misalnya. Banyak hadis cerita tentang surah Al-Kafirun. Di antaranya riwayat daripada Jabir. Dia kata Nabi SAW tiap-tiap kali selesai tawaf. Selesai tawaf, 7 pusingan, Nabi sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama, Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Nabi baca Qul huwallahu ahad. Tiap-tiap kali Nabi baca surah yang sama. Satu hadis cerita macam tu. Dan Nabi SAW diriwayatkan daripada Abi Hurairah pula. Juga hadis riwayat Imam Muslim. Kata dia, Nabi SAW selalu ketika sembahyang qabliyah subuh. Rakaat pertama, Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Nabi baca Qul huwallahu ahad. Ini hadis-hadis yang main menceritakan tentang amalan Nabi. Tuan-tuan, Nabi 30 juzuk Quran tu ada dalam diri dia. Tapi Nabi memilih untuk baca Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi memilih untuk baca Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama, Allahu Akbar. Lepas Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Benda ni lekat di mulut Nabi. Sehingga dia dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita baca dengan ingat kata nak ikut sunnah Nabi, lagi satu pahala dapat. Pahala kerana ikut sunnah Nabi. Begitu. Baik.
Kita tengok makna. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai segala orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidak saya sembah apa yang kamu sembah. Tegas. Nabi Muhammad SAW disuruh oleh disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berkata di depan orang-orang kafir ni, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang hangpa sembah. Aku sembah Allah, hangpa sembah tokong. Aku tak sembah apa yang hangpa sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kamu sembah apa yang aku sembah. Nabi Muhammad dikata ke orang kafir terang-terang. Apa yang hampa sembah aku tak sembah, apa yang aku sembah apa tak sembah. Agama hampa, agama aku tak sama. Macam tu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan tidaklah aku beribadah macam kamu beribadah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak kamu beribadah macam aku ibadah. Hak hampa sembah aku tak sembah, hak aku sembah hampa tak sembah. Cara hampa beribadat tak sama macam aku beribadat. Cara aku beribadat tak sama macam cara hampa ibadat. Maknanya apa? Agama tak sama. Dan tak boleh kompromi dalam soal agama. Tak boleh. Sekali kita cerita pasal apa turun ayat ni. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu dan untuk aku agama aku. Tuhan suruh Nabi berkata begitu. Baik, tafsir. Cuba tengok. Sebelum kita tafsirkan satu-satu ayat dalam surah ini. Lebih dahulu, kita perkatakan apa artinya kafir itu. Dan kita perkatakan pula sedikit apa-apa yang bersangkut dengan kafir itu. Dia kata orang kafir ialah orang yang menyangkal lagi orang yang engkar. Ini kafir. Kafir ni maksud dia engkar ataupun bantah. Mai satu ayat Quran, kita engkar ayat tu, kita kafir. Kita bantah ayat tu. Mai satu ayat Quran, kita tak apa pakai ayat tu, kita kata lagu ni, kita sangkal ayat tu, kita kafir dengan ayat tu, pasal kita bantah, kita sangkal ayat tu. Begitu. Bila dia melihat cahaya kebenaran, yakni yang hak, ditutupnya dan dipicingkannya kedua mata. Ini sifat orang kafir. Mata dia tengok benda benar. Hati dia mengaku benda tu benar. Tapi dia buat-buat penjamak, dia kata tak benar. Ini ciri-ciri orang kafir. Dia tengok benda tu, dia tahu kata betul. Mau tak betul. Ayat Quran kata. Mau tak betul. Hadis Nabi kata. Dia kata, kira tak betul. Maka ini ciri-ciri orang kafir. Dia kata. Bila dia mendengar satu kalimah daripada perkataan yang hak, ditutup kedua lubang telinga. Orang mai baca kat dia. Saya bukan saya cakap pandai-pandai. Orang ni mai kata kat dia. Ni dia ayat Quran tu ada. Baca kat dia ayat. Ni dia makna dia. Ni dia tafsir kata macam ni. Dibaca kat dia. Saya bukan saya punya saja pandai-pandai cakap. Ni hadis Nabi. Ni dia ada dalam Sahih Bukhari. Dia ada dalam Sahih Muslim. Kata macam ni, macam ni, macam ni. Makna dia macam ni, macam ni. Cuba tengok syarah apa Imam Nawawi kata maksud hadis ni. Biar habang. Telinga dia masuk benda tu. Dia pun reti. Dia pun mengaji agama. Dia tahu benda tu betul. Tapi dia kata tak betul. Ini ciri-ciri orang kafir. Kafir dalam maksud kata bantah. Dia bantah. Walaupun dia tahu benda tu betul. Tapi kerana kepentingan yang tertentu. Kerana ego. Kerana nak mempertahankan benang basah. Nak menegakkan benang basah. Dia kata tak betul juga. Walaupun hati dia sakit sebenarnya. Kerana dia argue benda betul. Maka dia mempunyai ciri-ciri kafir. Maka orang itu tidak suka ataupun benci melihat yang hak. Dan tidak suka mendengar yang hak. Lebih teruk lagi, bukan setakat tak mau dengar. Bukan setakat dengar tak mau pakai. Dia tak mau dengar, dia tak mau tengok langsung. Lagi teruk lagi, dia kata. Maka orang itu tidak hendak memerhatikan. Apalagi hendak menyelidiki dalil keterangan yang sampai kepadanya. Bahkan dia bila dengar benda ni, bukan dia nak pergi selidik, bukan nak buka kitab cari betul ke apa yang kau ni kata, tak. Dia terus pukul kata kau tu tak betul. Ini ciri-ciri orang yang bantah dan engkar. Orang itu tidak suka percaya kepada yang hak, sekalipun dalil dan keterangan telah membuka mata hati. Dia tahu benda tu betul, dia tak mau terima benda betul.
Ini dia kata bantah. Dan bantah itu kafir. Dan telah menembus apa-apa yang menutupi hatinya. Namun segala yang disampaikan kepadanya ditolak belakang. Hati kecil dia mengaku benda tu betul. Dia tolak juga kata benda tu tak betul. Ini orang kafir. Dia kata. Baik. Tuan-tuan tengok di bawah tu. Dia bawa main satu ayat Quran. Surah Al-Anfal ayat 22. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Maksudnya sesungguhnya secelaka-celaka yang berkeliaran di muka bumi itu ialah orang yang tuli lagi bisu. Tiada mempergunakan akalnya. Mereka yang tuli telinganya daripada dengar yang hak. Bisu lidahnya daripada mengatakan ataupun daripada menyatakan yang hak. Dan akal tiada dipergunakan untuk memikirkan yang hak untuk bahagia diri. Itu dia. Tuhan sumpah dalam Quran. Tuhan kata orang yang jenis summul bukmul ladzina la ya'qilun, telinga ada tapi tak mau dengar kebenaran, mata ada tapi tak mau tengok kebenaran, orang yang macam ni inna syarrad dawa. Ini adalah makhluk yang berjalan yang paling jahat, yang paling celaka dalam dunia. Kita jangan jadi macam tu. Kita ada telinga dengar kebenaran. Kita ada mata tengok kebenaran. Kita ada mulut cakap benda yang benar. Kalau kita ada mata, ada telinga, ada mulut, kita tak mau terima kebenaran, kita adalah sejahat-jahat makhluk yang duduk berjalan di atas muka bumi. Begitu. Tuan-tuan terus tengok bawah sekali. Perbahasan dia kata, kata-kata kafir itu adalah satu kalimah ataupun kata-kata yang tidak boleh dipermain-mainkan. Yang ni nak kena ingat. Perkataan kafir ni cukup sensitif. Kita tak boleh sewenang-wenang nak dikata orang ni kafir, orang ni kafir. Tak boleh. Dia kata dia adalah satu kalimah yang tak boleh dipermain-mainkan. Dan tidak boleh dihadapkan kepada sebarang orang. Sebagaimana tersebut pada beberapa hadis yang sahih-sahih. Tak boleh kita pergi kata ke sebarang orang. Tengok dia ni duk minum arak, kafir dia ni. Tak boleh. Minum arak tak jadi kafir. Minum arak berdosa. Bukan kafir. Kalau dia kata arak ni halal. Dia kata siapa kata arak haram? Tak kafir lagi. Kita kena bagi tahu kat dia dulu. Kata dah arak ni haram. Ni dia ayat Quran kata macam ni, macam ni, macam ni. Arak ni haram. Dia kata Quran apa? Quran aku tak peduli Quran. Arak ni haram. Arak ni halal juga. Baru kafir. Dia menghalalkan benda yang Quran kata haram. Kalau setakat dia minum arak saja, dia berdosa. Dia belum kafir lagi. Kita tengok dia minum arak, kita kata dia ni kafir. Kita telah mengkafirkan orang yang tak boleh dikafirkan lagi. Ini sampai macam tu. Dia kata, beberapa hadis yang sahih melarang benar-benar mengkafirkan seseorang. Ataupun mengatakan hai kafir kepadanya, tak boleh. Dikatakan dia, hoi kafir. Tak boleh. Kalau sekiranya dia orang Islam. Tak boleh duduk panggil dekat dia, hai kafir, macam tu tak boleh. Semacam mana dalam Islam, kita tak boleh kata dekat orang, kita kata anak haram. Tak boleh. Kita marah kat dia, kita kata celaka anak haram. Kita kata begitu. Kita kata anak haram bermakna, kita kata dia anak yang lahir di luar nikah. Bermakna kita tuduh pak dia berzina sehingga lahir dia. Kita menuduh pak dia berzina sedangkan kita tidak ada saksi. Kita kena rotan 80 kali atas belakang. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita senang aja. Anak haram ni duk keluar di mulut ikut suka aja. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dalam agama, kata-kata yang seringan itu membawa implikasi hukum yang sangat berat. Tuan-tuan, kita nak kena jaga ni hak agama. Hak agama. Sebab dia membawa kesan hukum pada kita. Baik demikian halnya dengan kafir. Tak boleh hidup kata kafir dekat orang Islam. Tak boleh, dia kata. Kalau tidak terang-terang, yakni terang seterang-terangnya orang itu kafir, tak boleh kita kata dekat dia, hai kafir. Tak boleh. Kita tengok satu orang main muka macam Cina, mata sepet apa semua, kita kata ni kafir, Cina kafir. Kita kata, tak boleh. Berapa banyak Cina Islam? Semata-mata kerana mata dia macam tu kita pergi hantam kata kat dia kafir, tak boleh. Kita tengok satu orang, tak boleh. Pasal apa? Pasal benda tu tidak terang kepada kita bahawa dia orang kafir.
Maka tak boleh kata macam tu. Maka marilah kita sebutkan satu dua hadis sahih yang melarang itu. Diriwayatkan daripada Muslim dan At-Tirmizi daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyumma mri'in qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'an alaih. Maksudnya, siapa di kalangan manusia kata kepada saudara dia, wahai kafir, maka sesungguhnya kafir itu kembali kepada salah seorang daripada keduanya. Satu orang, dia marah dekat satu orang, dia kata kat kawan tu, weh kafir, dia kata. Perkataan itu bila keluar daripada mulut dia, dia nak hinggap dekat siapa? Sama ada dia hinggap dekat orang yang kita kata, ataupun dia hinggap kat kita balik. Jika benar-benar kafir orang yang dikatakan kafir itu, maka orang itu yang kafir. Kalau kita kata kat dia, kafir, memang dia kafir sungguh. Okey, kata-kata tu dikenakan dia. Tetapi jika tidak, maka kembalilah kafir itu kepada orang yang mengatakannya. Kita duduk kata ikut sedap, ikut ringan mulut kita, tiba-tiba, mak balik mai kena kat kita. Kita rosak dengan kata-kata kita sendiri. Begitu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Baik, dia kata diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Sama juga. Bila berkata seorang lelaki kepada saudara dia, hai kafir, maka sesungguhnya kembalilah kafir itu kepada salah seorang daripada keduanya. Kita akan salah besar kalau kita mengkafirkan seseorang yang tidak kita ketahui dengan seyakin-yakinnya akan kekafirannya itu. Jaga baik-baik tuan-tuan. Kerana marah, kerana apa ke semua nak hidup panggil orang kafir ikut suka, tak boleh. Tak boleh. Kalau umpamanya satu orang di hadapan kita mengeluarkan perkataan ataupun buat sesuatu yang zahirnya mengkafirkan, belum boleh kita mengkafirkan dia. Kalau sampai depan kita dia pergi buat benda yang boleh sabit kekafiran dia pun, kita tak boleh kafirkan dia lagi. Selama masih ada wajah atau jalan bagi kita untuk menetapkan Islamnya. Selagi mana ada lagi tanda-tanda dia Islam. Kita pergi tengok dia duduk jalan-jalan, nampak satu tokoh Cina mana ke, dia masuk pergi duduk sembah. Depan kita, terang-terang depan mata kita, dia pergi sembah tokoh Cina. Habis lepas tu, bang asam, main masjid semayang asam pula. Macam mana? Kalau dia betul-betul kafir, macam mana dia main masjid semayang asam? Habis perbuatan dia, PL dia pergi sembah tokoh Cina tu, macam mana itu sudah sabit kekafiran dia melalui perbuatan. Agama kata tidak dulu. Kena tahu dulu yang dia pergi buat lagu tu adakah dia buat dalam kejahilan ataupun dia pergi buat dalam keadaan dia tahu. Yang tu dulu. Kalau sabit kata dia memang tahu saja dia pergi buat, okey, dia kafir. Kafir dengan perbuatan dia. Tapi kalau dia tak tahu, dia duk ingat apa? Selama ni dia duk ingat Tuhan ni semua sama. Allah pun dia sembah. Tokoh Cina pun dia pergi, tokoh Hindu pun dia sampai, semua dia okey. Tapi dia ni sebenar-benar jahil, dia duk ingat tak apa benda tu. Maka dia wajar diberi ilmu. Kita pula bertanggungjawab kena pergi bagi tahu dekat dia, panggil dia ni hang duk buat macam ni salah. Hang tak boleh buat macam ni, bagi dia faham. Kalau selepas kita terang, dia kata, oh tu tak boleh lah. Dan saya bukan apa, saya ni ada satu hajat besar. Saya minta kat Tuhan semualah. Dia kata kalau Tuhan Allah tak boleh bagi, kok Tuhan Cina boleh bagi kat saya, kok dia pergi faham dulu tu. Tuan-tuan, orang jahil. Orang jahil tuan, tak boleh cakap. Bagi kita, haduk ngaji ni kita dengar, dia kata, wah tak menasabah ada ke orang dulu tu. Tuan-tuan jangan cakap macam tu. Ada orang yang dia jahil sungguh tentang agama. Jahil sungguh-sungguh. Maka menjadi tanggungjawab kita kena pergi habang kat dia. Ni cerita dia lagu ni tak boleh. Macam ni tak boleh. Ni hang buat macam ni boleh jadi murtad. Antau dah apa hukum kepada orang murtad terang-terang kat dia elok. Kalau dia dengar-dengar, oh dia kata terima kasih lah tolong beritahu. Saya pun tak tahu benda ni. Dia belum kafir lagi. Apapun kita suruh dia mengucap balik apa semua balik dan kita pesan dekat dia jangan buat dah benda macam ni. Ini Islam. Dia hati-hati sampai macam tu. Islam tidak senang-senang nak menghukum orang. Itu sebab Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, nahnu
Nahnu du'a la qudha. Nabi kata dalam hadis dia. Nabi kata nahnu, kita semua orang Islam ni du'a, daripada perkataan da'i, pendakwah. Du'a plural dia. Kita ni semua adalah para pendakwah. La qudha. Qudha ini plural kepada qadhi. Qadhi maksudnya orang yang memutuskan hukum. Nabi kata nahnu du'a la qudha. Kita orang Islam bukan kerja kita menghukum orang, tetapi kerja kita ialah menyeru orang. Nak hukum orang senang tuan-tuan, tapi nak ajak orang kepada kebaikan ini kerja susah. Maka kerja orang Islam ialah mengajak orang kepada jalan kebenaran, bukan menghukum dia. Ini yang diterangkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia kata, marilah kita masuk tafsir surah Al-Kafirun. Saya baca ringkas-ringkas saja. Yang pertama, ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Allah berkata kepada Nabi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai segala orang kafir. Kebanyakan ulama mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan orang kafir itu ialah orang kafir Quraisy di Makkah. Yang diketahui Allah bahawa mereka tidak akan beriman sampai mati. Tuhan tahulah. Tuhan tahu di kalangan orang kafir Quraisy ni ada yang sampai mati tak akan beriman kepada Allah. Allah tahu. Maka Allah turunkan ayat ni suruh Nabi baca dekat mereka. Telah diceritakan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al-Anbari daripada Sa'id bin Mina, bekas budak Abu Al-Bakhtari. Kata dia, datang Al-Walid bin Mughirah, As bin Wa'il dan Aswad bin Muttalib dan Umayyah bin Khalaf kepada Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad, marilah kita sama-sama. Engkau sembah apa yang kami sembah, kami sembah apa yang engkau sembah. Jadi, kami dan kamu bersyarikat di dalam segala kerja kita. Kalau sekiranya agama kami betul daripada agama kamu, maka tidaklah mengapa. Kerana engkau telah ambil sebahagian daripada agama kami. Kalau sekiranya agama kamu lebih betul daripada agama kami, maka tidak pula akan menjadi satu apa. Kerana kami dah ambil sebahagian daripada agama kamu. Mai ni, beberapa orang pimpinan Quraisy jumpa Nabi, bagi satu formula dekat Nabi. Lah macam ni, kita ambil win-win situation. Ini orang Lam yang guna perkataan. Win-win situation. Dia kata, aku pun tak menang, hang pun tak menang. Aku pun tak kalah, hang pun tak kalah. Kita ambil jalan tengah. Jalan tengah ni apa? Dia kata, lah ni macam ni, kami pun tak mau kata agama kami betul, tapi hang jangan kata agama hang betul. Dia pun mai jumpa Nabi Muhammad, dia berkata begitu. Lah macam ni, bergaduh tak guna. Hang pun tak boleh kontrol semua orang ada di Mekah ni. Mereka ni geng kami banyak. Kami pun lemah perut juga. Orang tu ikut hang makin duk ramai. Lah macam ni. Dia kata kita win-win situation. Satu hari hang mai sembah tokong kami. Satu hari kami pergi sembah Tuhan hang. Kalau takdir kata agama kami betul, hang mai sembah kira hang pun dapat panggung betul juga. Kalau takdir kata Tuhan hang agama hang betul, kami pun ada hari pergi sembah dia, kira kami pun dapat panggung betul juga. Jadi win-win situation. Macam mana Muhammad? Mereka mai cadang dekat Nabi macam tu. Maka untuk memutus dengan tepat perhubungan antara mereka yang kafir itu dengan Nabi kita. Mai mereka kata lagu ni kita putih macam ni. Siapa pun tak menang, siapa pun tak kalah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita, Nabi SAW bila dengar mereka ni buat main formula perdamaian macam tu, Nabi terus kata, ma'azallah an nusyrika bihi ghairah. Nabi terus kata, ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah. Nabi kata, an nusyrika bihi ghairah, daripada mensyirikkan Allah dengan satu benda. Nabi kata, sorry. Nak ikut lagu formula hampa ni, aku sekali-kali tak ikut. Tak mungkin aku pergi sembah tokong tu. Lah ni hampa kena sembah Tuhan aku. Nabi kata begitu. Tuan-tuan, kita kadang-kadang ada benda yang tak jumpa titik pertemuan. Kadang-kadang ada benda.
Bila hak tak boleh jumpa titik pertemuan ni, bila satu pihak nak ajak ke neraka, satu pihak nak ajak ke syurga. Kita nak kompromi. Neraka nak pisah, syurga pun nak masuk. Tak jom. Cerita dia kena ke syurga. Bila nak ajak pergi sembah Tok Kong sehari, esok nak main sembah Allah, lusa nak pergi balik kat Tok Kong, tolak nak main dekat Allah. Tak boleh. Nabi terus kata, ma'azallah. Dia kata, mudah-mudahan aku minta berlindung dengan Allah. Aku tak akan terlibat dengan kompromi yang macam ni. An-nusyrika bihi. Aku minta berlindung dengan Allah. Aku tak mau mensyirikkan Allah dengan satu benda pun. Nabi lepas itu, terus pergi ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, depan orang-orang kafir Quraisy tu ada semua. Nabi terus baca, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma." Nabi terus baca benda tu. Nabi terus baca benda tu, maka dengan bacanya ayat ni, diturunkan Allah surah ini dari awal sampai akhir sebagaimana kita terangkan dahulu. Maka mereka, yakni kafir Quraisy, tidak ada harapan lagi nak memujuk Nabi kita berdamai dalam soal iman dan Islam. Tak ada. No way. Full stop. Nabi kata. Ini Islam. Islam tidak boleh kompromi dalam soal-soal yang nak bawa kepada syirik kepada Allah. Kemudian ayat 2 dengan ayat 3 Allah menerangkan. Dengan kata dia, saya tidak sembah apa yang kamu sembah dan tidak pula kamu sembah apa yang saya sembah. Tuhan-Tuhan yang kamu dakwa, kamu sembah, tidak satu juga pun Tuhan yang saya sembah. Kamu sangka Tuhan kamu itu jadi perantaraan antara kamu dengan Allah. Yang kamu sangka anak Allah, ada yang kamu sangka bahawa Allah menjelma, bersembunyi, ataupun bernyata-nyata dalam Tuhan kamu itu dan sebagainya. Nabi kata itu bukan ajaran Islam. Aku tak boleh ikut benda tu. Nabi perjelaskan benda tu. Tuan-tuan terus tengok bawah firman Allah lagi pada ayat 4 dan 5. Dan tidak saya beribadat sebagaimana ibadat kamu, dan tidak pula kamu beribadat sebagaimana ibadat saya. Saya beribadat, artinya abdi diri, sembah dan memuja dan memohon doa dengan sepenuh-penuh hati kerana Allah semata-mata, kepada Allah semata-mata. Tidak memakai ataupun memuja sesuatu atau seseorang jua pun sebagai perantaraan. Dan dengan cara yang diperintahkan. Nabi kata Islam, sembah direct, sembah Allah. Tak ada middleman. Tak ada orang perantaraan. Orang kafir, dia kata dia sembah Allah juga. Tapi, sembah Tok Kong. Tok Kong tolong abang dekat Tuhan. Alasan dia apa? Alasan dia kata pasal dia ni orang banyak dosa. Jadi, tak layak dia nak terus dekat Tuhan yang Maha Suci. Maka dia perlu pakai Tok Kong. Tok Kong ni suci. Pasal apa? Dia makan pun tak, minum pun tak, apa pun tak, dia suci. Jadi dia boleh tolong abang dekat Tuhan. Dia suci, dia bolehlah direct dengan Tuhan. Aku ni banyak dosa, aku tak boleh direct dengan Tuhan. Orang kafir ingat macam tu. Macam kita tanya, orang-orang kafir, kita kenal kawan-kawan kita. Kita tunjuk Tok Kong dia. Kita kata, tu Tuhan anggap. Tak. Dia kata tu bukan Tuhan dia. Dia tunjuk naik ke langit juga. Dia kata Tuhan, tengok tak nampak. Tapi yang ni apa ni, macam-macam ni apa? Yang ni kira kita minta dia tolong abang kat Tuhan. Bagi orang yang cacat akal, dia boleh terima. Dia dengar-dengar betul juga dia. Kita nak pergi jumpa tok guru yang disegani dalam kampung kita. Kita nak pergi jumpa rasa kita ni rasa lagu tu. Cari orang masjid tolong pergi abang saya kata. Dia nak kiah ke situ. Jadi orang kata yang ini masalah dia. Maka dengan itu dia mensyirikkan Allah dengan tokong-tokong ni semua. Sedangkan cara ibadat Islam yang Nabi tunjuk ni, kita orang Islam, kita terus dengan Tuhan. Apa masalah pun kita dengan Tuhan. Kita bangkit tengah malam, semayang tahajud, bermunajat kepada Allah. Tak payah minta siapa-siapa dah. Bangkit malam-malam ambil ayat semayang, 2 rakaat Allahu Akbar, habis minta kita dengan Allah. Dan Allah dengar apa yang kita minta. Allah sendiri kata, ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, minta dekat aku yang akan memperkenankan doa kamu. Itu cara ibadat Islam, itu cara ibadat orang bukan Islam. Maka Nabi kata, cara ibadat aku tak sama dengan hampa. Dan cara ibadat hampa tak sama dengan aku. Maka tak mungkin aku boleh ikut hampa. Dan hampa pun kalau nak kompromi, tak mungkin nak ikut aku.
Nabi bagi clear cut. Kata putih macam tu. Nabi kata. Kamu beribadah tak begitu. Kamu beribadah tidak kerana Allah semata-mata. Dan tidak kepada Allah semata-mata. Tetapi disertai oleh ibadah dan puja kepada yang lain daripada Allah. Sebab itulah maka ibadah aku tak seperti ibadah kamu. Dan ibadah kamu tak seperti ibadah aku. Nabi kata. Maka pada ayat 6 firman Allah penutup surah ini. Untuk kamulah agama kamu. Dan untuk aku agama aku. Nabi terus buat satu kesimpulan. Lah ni macam ni lah. Kalau sampai nak jadi qasad, nak suruh aku pergi sembah tokong hampa, lepas tu hampa nak main sembah Tuhan aku, kalau sampai nak jadi macam ni, lah kita buat keputusan macam ni. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, kamu bila nak melingkup macam mana pun, bagi aku agama aku. Aku ikut macam yang Tuhan aku suruh. Itu saja. Tak mungkin kita boleh cari satu penyelesaian lain daripada yang ni. Maka agama kamu itu untuk kamu semata-mata. Jangan kamu sangka bahawa saya ada pula memakai agama kamu itu. Ketahuilah olehmu bahawa saya bersih dan suci. Sesuci-sucinya daripada agama kamu itu. Nabi kata, aku tak ada unsur syirik dalam ibadat aku. Aku tak serubah apa. Dan tidak sedikit juga terbawa oleh saya agama kamu itu. Dalam segala hal dan keadaan saya. Untuk saya agama saya. Yang saya seru rata-rata manusia memeluknya. Tidak sedikit juga agama saya ini masuk kepada kamu. Tidak ada sedikit jua pun persamaan dan persyarikatan antara agama saya dan agama kamu di dalam segala-galanya. Nampak tak? Dari sini kita faham. Kita tak boleh. Bila kita sembang dengan orang bukan Islam. Mereka ni kok mana pun mereka akan buat kita. Bagi kita kata apa? Allah agama semua kamu. Mereka kok mana pun, bila bercakap ni, kok mana pun, last sekali dia nak pergi situ. Dia nak pergi suruh kita kata apa? Agama semua sama. Semua agama suruh buat baik. Dia kata kalau orang semayang, sama aja. Orang Islam pun kalau semayang bagus, dia kata orang dia pun kalau semayang, orang tu bagus juga. Dia nak suruh kita kata ha. Dia nak suruh kita kata lagu tu. Kita tak boleh kata ha. Tak boleh. Kita mesti kena kata, tak sama. Islam tak sama dengan agama ni. Mesti kena kata lagu tu. Tuan-tuan, benda ni kadang kita tak sedang. Kadang kita tak sedang. Mereka pandai. Mereka nak insist kita, nak suruh kita, last kali kita, aja cukup. Alah, dia kata semua agama sama. Kita pun kata betul itu jahanam kita. Habis. Tak boleh. Kita dah menjatuhkan Islam hidup sama taraf dengan agama sesat. Bila kita kata tu, kita penjatuh Islam pergi duduk sama taraf dengan agama sesat. Dan dia sudah jadi satu agama yang pergi duduk sama taraf dengan Islam. Kita sekali-kali tak boleh kata sama agama ni. Lakum dinukum waliyadin. Agama hang pergi melingkupi. Aku agama aku. Islam, Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi. Tak ada satu benda pun yang boleh menandingi ketinggian Islam. Itu keputusan yang ada. Nah, wallahu a'lam bimuradi. Dia kata tamat tafsir surah Al-Kafirun. Lepas ini kita masuk surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, awal banyak 10, 11, 12, 13 lah lagi. Lah kita ada bulan Julai, Ogos, September, Oktober. Kita ada 3 bulan lagi lepas tu puasa. Berapa tadi? 13, 3, 4, 5. InsyaAllah kita cuba bagi khatam sebelum cuti puasa. Jadi saya minta mohon dekat tuan-tuan, malam ni kita ambil masa lebih sikit. Tuan nak hambat ni. Lepas puasa kita tengok tak lain. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah dan tak baik itu silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.